Adakah ahli hadis bukan ahli sunnah wal jamaah ke? Hadirin wal hadirat hafizakumullah, meletakkan Asy'ari dan Maturidi sebagai definisi ahli sunnah wal jamaah bukan menyempitkan, tapi menjelaskan. Kerana apa? Kalau kita buat undang-undang RUU atau Akta Mufti nanti sekiranya diluluskan dan ia bersifat ambigu, macam mana? Undang-undang tak boleh bersifat ambigu, tak boleh bersifat ambiguity, iaitu suatu perkara yang tidak jelas. Semua orang boleh claim ahli sunnah wal jamaah. So, sebab itu hakim ataupun lawyer ataupun legal advisor, contoh dia akan bertanya, apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Bahkan ada orang yang mungkin nak sebut ahli sunnah pun susah. Kan? Jangan tersebut ahli punah je lah. Kan? Contoh dia. So, ahli sunnah wal jamaah perlu didefinisikan. Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Bukan berarti bila kita letak Al-Asy'ari, Al-Maturidi menjadi sempit. Kerana Al-Asy'ari, Al-Maturidi itu adalah majoriti ulama dunia, tuan-tuan dan puan. Kan? Majoriti. Dia bukan sempit. Dia justru luas. Dia ada di kalangan dia ahli akidah, mutakalim, theologians. Ada di kalangannya ahli hadis. Ahli hadis masuk di dalam Asy'ari. Ya ke? Iya. Saya nak tanya, Imam Nawawi ahli hadis ke tidak? Dia akidah dia apa? Asy'ari. Imam Nawawi. Imam Nawawi yang baca Arba'in Nawawiyah. Perdana Menteri kita suruh kita baca hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi itu akidah dia Asy'ari. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, 13 jilid atau 20 jilid kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Sangat tebal. Dibaca di mana-mana, seluruh dunia merujuknya. Dia adalah ahlul hadis. Siapa yang menafikan dia ahlul hadis? Dia itu siapa? Dia itu akidahnya mengikut neraca Asy'ari. So, dia bukan menyempitkan, justru luas. Contoh dia, tasawuf. Al-Imam As-Suyuti, ahlul hadis dan ahlul sufi. Juga akidahnya ikut Asy'ari. So, jangan mudah terpesong dengan dakyah-dakyah, dakwa-dakwa yang tak suka, lepas tu kata sempitlah apalah. Tidak, justru menetapkan Asy'ari itu semakin luas. Yang bahaya kalau kita tak mendefinisikan, tuan-tuan dan puan. Dan dia bukannya mendefinisikan Islam di Malaysia, dia hanya iaitu calon syarat menjadi mufti. Kerana apa? Kerana saya nak tanya, sebab dia adalah juga berhasil daripada yang dipanggil dengan survey kepada rakyat yang tinggal di wilayah persekutuan. Saya lahir di wilayah persekutuan. IC saya 14, kan? So, saya ni budak KL lah orangnya. Saya memang budak KL. Saya membesar di Bukit Damansara. Tak nak kabur lah. Saya ni orang KL lah. Kan? So, saya nak ke mufti ini berakidah Syiah? Saya nak tanya. Kita tak nak berakidah Syiah. Kita naklah yang ahli sunnah jemaah. Dia orang tanya, ahli sunnah jemaah tu siapa? Okay. So, kita bagi tahulah yang majoriti. Sebab itulah majoriti dipanggil dengan Asy'ari Maturidi. Ia bukan menyempitkan, justru meluaskan. Pergi ke masjid-masjid. Bukan ke masjid saja. Bahkan jabatan atau pejabat mufti wilayah persekutuan setelah melakukan survey menemukan bahawa hampir seluruh, bukan saya rasa 99% masjid di wilayah persekutuan semuanya menyokong RUU Mufti. Dan kalau yang luar wilayah tu tak kabur lah, biarlah urusan mereka lah. Yang negeri lain itu hak masing-masing. Tapi ini kehendak orang Islam yang berada di wilayah. Dan ini tak ada kena-mengena dengan orang yang bukan Islam. Ni orang Islam. Kalau dia kata otak ini bahaya, dia akan mewajibkan orang yang bukan Islam. Siapa kata? Kalaulah enactment syariah, enactment jenayah syariah boleh lulus, enactment pentadbiran Islam negeri-negeri boleh lulus, apa bezanya dengan Akta Mufti ni? Akta Mufti atau RUU Mufti ini justru untuk mentadbir dan kawal selia cara kefatwaan yang ada di wilayah persekutuan. Yang sekiranya bagus, tentu negeri-negeri lain akan membentuk enactment khusus untuk mengatur kefatwaan di negeri masing-masing. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu.